Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang ni kan surah punya? Yang tengok ke? Yang tengok? Test. InsyaAllah tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita akan menyambung lagi pengajian kitab Madza Khasiral Alam Bihintatil Muslimin. Apakah kerugian dunia? Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita sudah berada pada bab-bab nak towards the end dah. Ya, pasal ketiga. Saya punya ni pun dah nak terkoyak dah. Nak ke ujung-ujung dah, insya-Allah. Kemudian sekarang kita dah masuk kepada fasa-fasa hari tu bulan lepas. Kita membicarakan tentang kalau tuan-tuan ingat bulan lepas kita cerita tentang zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang di dalamnya itu ada Khairuddin Barbarossa. Dengan adik-beradik dia lah. No? Kemudian kita telah selesai dengan cerita yang tu, perbahasan itu. Kemudian malam ni kita nak sambung. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dia masuk dalam ni. Subtopik seterusnya ialah keterbelakangan Turki dalam bidang ilmu pengetahuan. Siapa yang ada buku sama dengan saya ni, muka surat 182. Cuma sekarang ni ada cetakan baru, muka surat berlainan lah, tapi fasal yang sama. Keterbelakangan Turki dalam bidang ilmu pengetahuan. Malam ni kita banyak cerita tentang knowledge sikit, no? Malam ni more to knowledge. Kita nak pergi bagaimana Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi bawakan kepada kita, tuan-tuan. Macam mana Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi bawakan kepada kita fasa tu. Memang buku ni dia tak ceritalah tentang whole detail satu-satu pasal dia bukannya buku Uthmaniyah. Tapi bila kita melalui fasa itu, kita kena cerita jugalah. Iaitu pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni, memang kegemilangan yang berlaku pada zaman baginda, zaman beliau, sampai digelarkan dengan gelaran Sulaiman Al-Qanuni. Dia yang buat qanun itu. Namun perpecahan ataupun kemerosotan Uthmaniyah bermula sebaik sahaja zaman selepas daripada dia. Ya? Dia berlaku selepas daripada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sekarang Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni dia ada beberapa orang putera. Kisah yang berlaku ni permulaan kepada kemerosotan dia, iaitu bila mana ada kisah pernikahan dia dengan seorang perempuan tu, Roxelina tu. Tapi saya bukan nak pergi yang tu, saya nak pergi kisah bagaimana anak dia. Ya, ada yang mati dibunuh di tangan dia lah. Mati dibunuh atas perintah dia. Putera-putera dia seperti putera dia ada Mehmet, ada Mustafa, ada Bayezid ni antara yang ada yang mati dijatuhkan hukuman bunuh oleh mufti ataupun Syekhul Islam Uthmaniyah ketika itu, Syekh Su'ud Afandi, yang keluarkan fatwa bahawasanya putera dia ni melakukan ada buat pakatan dengan Bani Safawi, dengan kerjasama dengan kerajaan Syiah, menyebabkan akhirnya dia dihukum bunuh. Pokoknya tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan-tuan, Uthmaniyah punya style ni daripada putera raja. Selalunya putera yang pertama ni akan dipersiapkan untuk jadi the next king lah. Kalau zaman klasik dulu, Uthmaniyah dulu, awal-awal dulu ni, putera-putera seterusnya ni akan di-isolated. Pasal tak mau bahkan ada pendapat kata dibunuh pun. Tapi tak apalah, isolated lebih selamat lah. Begitu juga Salim ni. Sultan Salim kedua ni, dia memang bukan dalam plan untuk jadi sultan lah. Jadi dia tidak dipersiapkan untuk jadi the next khalifah. Berbeza dengan Bayezid, berbeza dengan Mustafa, abang-abang dia ni memang dipersediakan untuk jadi khalifah. Tetapi ialah ada kata difitnah dan sebagainya, saya tak mau komen lah yang tu. Maksudnya tapi dihukum bunuh. Ya. Jadi bila Salim naik dalam keadaan dia ni tidaklah dipersediakan dengan murabi sejak kecil macam Sultan Al-Fatih dulu ni, tidaklah masuk kelas kepemimpinan, tidaklah masuk kelas-kelas leadership, tak masuk NLP apa semua ni, tak pernah.
Jadi dia naik jadi khalifah dalam era dia itu, era yang berlaku kemerosotan lah. Bermula lah, bukan zaman dia tu hancur Uthmaniyah, tidak. Dengan bermula daripada situ, dan sejak pada era itulah Uthmaniyah sedang mendaki turun. Uthmaniyah sedang mendaki turun. Baik, kita baca sikit lah. So far okey lagi. Saya tak payah dah lah. Memang kena jadi pengasuh. Bila mak mereka ni sambung belajar, saya jadi pengasuh lah. Usung lah ni. Buat apa pun tak dan. Saya cerita ni tak sonok. Cerita lah bagi nak bagi tuan faham. Saya baru petang tadi saya dapat mesej daripada Yusuf yang podcast tu kan. Muka je Ustaz Anas tu kan. Yusuf tu dia mesej dia tu, Ustaz bila nak main. Dia panggil saya banyak kali dah. Sebab sekarang ni kan zaman podcast. Zaman podcast ni zaman orang nak cerita bersembang kan. Saya tak ada nak pergi, tuan. Ada 4-5. Satu Tuan Saiful Nang, Tuan Haji Zainal Rashid, Mak Lutfi, Book Surgeon, dengan yang terbaru minggu lepas John Bear. Atok nak, tapi saya tak nak masuk. Bukan kita nak belagak dah. Tak ada nak selit. Ustaz Anas pun tahu. Saya punya umpaya dengan Ustaz Anas. Tak ada nak selit masuk ni. Pasal weekday saya kerja full. Malam kuliah. Weekend, orang puan saya dia akan kelas face to face ni daripada pagi sampai malam. Pasal dia pun ni KPLI dah liga setahun tu kan. Straight terus ya. Lepas tu hari Isnin Selasa dengan malam ni depa ada kelas online pula, Zoom. Tu yang saya kena bawa. Jadi tak boleh nak selit. Sayang juga kan time-time orang nak kat kita untuk berkongsi ni, kita tak boleh nak pergi tu. Saya kata saya tak mau pergi. Saya tak boleh pergi lagi pasal kebanyakan di Kuala Lumpur. Saya tak apalah, doa lah ke depan kau ada rezeki. Nampak bulan 12 jaga SPM pula. Itulah. Kadang-kadang kita ni ada kekangan kerja. Kadang-kadang kita serba salah. Bukan kita belagak semua tak, tapi kita ada kekangan. Mudah-mudahan Allah campurkan kefahaman lah hati depa lah. Tapi depa tak marah pun. Cuma saya lah rasa bersalah. Bila depa tanya 3-4 kali kan. Dia tak kira orang jemput kuliah kita tahu apa, kata kita macam tak mau pergi. Bukan tak mau pergi, tak ada ruang nak pergi. Tak apa. Nah ni kembali ni. Nak bagi disclaimer je pasal apa bawa ambil dua orang ni. Jadi mengasuh. Baik. Tuan-tuan, saya baca apa? Saya baca terus nampak peringkat pertama. Keterbelakangan Turki dalam bidang ilmu pengetahuan di masa itu persis seperti yang digambarkan oleh seorang pujangga yang bernama Khalidah Adib Hanim sebagai berikut. Selama filsafah ahli teologi Islam masih berkembang, para umat Islam di Turki masih terus saja giat untuk mengajarkannya. Pada masa itu, Akademi Sulaiman dan Muhammad Al-Fatih merupakan pusat kegiatan ilmiah dan segala macam penelitian yang berkembang pada masa itu. Namun ketika bangsa barat yang sedang bergiat memperkembangkan perbahasan falsafah ketuhanan dan diskusi agama dan meletakkan dasar pengetahuan moden yang menyebabkan panjang tu cari titik tak jumpa ni. Panjang sangat ni. Saya nak cut kat mana? Patah balik Menurut seorang pujangga yang bernama Khalidah Adib Hanim. Khalidah Adib Hanim ni siapa? Pujangga lama Turki, tapi saya tak mau cerita itu. Saya nak cerita Rogaya Hanim. Kita kenal Rogaya Hanim. Setengah orang dia eja Roqiyah Hanim kan. Rogaya Hanim ni tok lah bahasa kita, bahasa KL nenek lah kepada figure besar akademik negara kita. Dia asal Turki, dia orang Turki, dia darah Turki. Menariknya Allahyarham jugalah. Rogaya Hanim ni dia menikah 3 kali tuan-tuan dengan suami yang berbeza. Daripada ketiga-tiga suami berbeza itu melahirkan zuriat keturunan yang power. Siapa cucu dia antaranya ialah yang baru dapat Profesor Diraja baru ni tu. Profesor Syekh Naqi Al-Atas, Profesor Diraja. Naik atas, tok dia adalah Rogaya Hanim. Menurut Tok Wan yang satu lagi. Seorang lagi siapa? Cucu Rogaya Hanim ialah Profesor Diraja juga, Ungku Aziz. Naik atas lagi, Tok Wan dia ialah suami kepada Rogaya Hanim daripada suami yang lain. Dan satu lagi jalur, saya ingat jalur Datuk On. Sampai kepada Menteri Besar Johor sekarang ni kot daripada jalur Datuk On. Maksudnya, tapi pernikahan yang berbeza lah. Bukan satu kali kahwin. Hebat je siapakah wanita ini sampai tahap zuriat yang terkena touch daripada dia tu keluar jadi orang-orang hebat dalam Malaysia ni. Boleh buka Akademi Pemikiran Rogaya Hanim. Dia antara ibu dalam dunia pendidikan kita lah. Tapi dia lebih silam lah. Ramai dalam kalangan kita yang tak tahu pun. Tak salahkan orang lah. Info macam tu bukan siapa-siapa nak pergi cari jumpa kan. Dia mungkin
peranan komunikasi media yang untuk nak menyebarkan benda-benda macam tu. Ya. Hatta Syekh Naqi Al-Atas dapat Profesor Diraja baru ni pun ramai. Bila saya up baru ni, sebelum ni tu ada orang hidup lagi ke mati dah. Pasal kan kita duk tengok nama dia dekat buku teks kan. Sama kami dalam bidang degree pendidikan dulu ni memang nama Syekh Naqi Al-Atas sentiasa disebutkan lah. Bahkan di UAE tu selalulah nama dia didendangkan sebab dia lah yang mempopularkan integrasi ilmu. Dia lah yang menggagalkan Instek tu. Dengan idea dia, konten dalam tu apa, perjalanan dia, hatta sampai reka struktur dia pun. Cuma malangnya hari ni Instek lebih kenali sebagai lokasi penggambaran filem dan drama ataupun orang salah faham sebagai gereja. Sedangkan apa yang Profesor Syekh Naqi Al-Atas berkehendak bukan begitu. Dia nak Instek jadi macam Baitul Hikmah. Baitul Hikmah bukan khutub kanah, bukan perpustakaan. Dia ialah rumah, house of wisdom. Di situ adalah perdebatan, di situ ialah eksperimen sains, di situ ialah penerokaan, penterjemahan, satu hub center. Tak ada. Sekarang ni saya ingat ada. Tak ada. Center of ilm itu tidak ada. Malam ni kita nak pergi more to knowledge. Saya minta maaf lah para ibu ayah. Malam ni mungkin dia agak sedikit ketat sikit, tapi seronok. Seronok, kena abang seronok. Ketat sikit tapi seronok. Baik. Jadi katakan dalam ni bahawasanya zaman Al-Fatih okey lagi, ada Akademi Pendidikan Al-Fatih, lepas tu ada Akademi Pendidikan Al-Qanuni. Kemudian lepas daripada itu dia main problem. Bila mana pendidikan sudah tidak lagi dipentingkan. Kata dalam ni bukan pendidikan tak penting, tetapi ketika mana barat telah meneroka dan menerima keilmuan yang baru, berinteraksi dengan zaman, Islam Uthmaniyah masih lagi takut lama dan selesa dengan kitab-kitab yang ada dah. Tidak improvisasi. Dia ataupun bahasa lain kita kata apa? Konservatif. Begitu berlaku. Dan akhirnya ilmu berkembang di barat. Tuan-tuan buka buku Islam Muslim dan Krisis, Ibn Rijal tu dia tulis apa? Dalam bab-bab awal, kurung ke-18 ialah X. Kurung ke-18 itu ialah titik persilangan di antara jatuhnya keilmuan Islam ataupun Timur dan naiknya keilmuan barat. Dia bermula pada era sebelumnya lagi lah. Kurung ke-16 dah start dah bunga-bunga tu. Tapi titik silang itu berlaku pada kurung ke-18. Dan tak dapat dinafikan gerakan-gerakan yang disebut sebagai Secret Society, Lunar Society, Freemason juga terlibat di dalam pengkayaan ilmu ini. Ini bukan nak cakap tentang konspirasi nah. Ini nak cakap dalam bab akademik ni. Yes, mereka terlibat di dalam nak memandaikan golongan mereka. Enlightenment era, Francis Bacon, Isaac Newton, ni antara orang-orang yang bertempur dengan gereja-gereja mereka untuk mencerahkan pemahaman-pemahaman yang lama yang dipegang oleh gereja mereka. Malam ni saya nak cerita yang tu. Lepas tu saya ingat ketat sikit malam ni. Sedangkan konsep keilmuan pada asalnya memang berasal daripada mana? Sebenarnya tuan-tuan, ada seorang penulis terkenal barat, Rudyard Kipling. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan east is east, west is west, and never these twain shall meet. Timur adalah timur, barat adalah barat, dan tidak mungkin kedua-dua ini akan bertemu. Kemudian S. Radhakrishnan, dia tulis, dia mengatakan kalau dikatakan teori ilmu itu datang daripada timur pun tak tahulah dia kata. Tetapi yang pastinya timur itu ataupun Orient, timur ni Orient. Kita boleh sebut Orient ni kita faham jam lah Orient. Dulu saya masa sekolah buat karangan sejarah pasal Melayu. Bila nama faktor-faktor kejatuhan Islam, gerakan orientalis kan. Bila kita berceramah sama muda-muda dulu, tuan-tuan orientalis ni memang jahat. Hakikatnya saya tak faham orientalis itu apa. Kita ni hafal je, cikgu kata hang hafal. Point orientalis, kita orientalis, gerakan orientalis kan. Bila kita main besar baru kita tahu orientalis ni apa? Orient, gerakan orang yang dihantar ke timur, belajar ilmu di timur, buat balik pi ke barat dan rosakkan ilmu itu. Bukan rosak ilmu, perbaiki ilmu itu di barat tapi rosakkan ilmu itu di timur, ataupun tulis semula kitab-kitab kita ini dan rosakkan pemahaman itu. Itu gerakan orientalis. Kalau menurut Dr. Omar, sekarang ni bukan perbahasan tentang orientalis lagi dah. Pasal kalau hari ni kita masih lagi bercakap tentang kita kena hati-hati dengan orientalis. Mana ada. Buat apa mereka nak main ke timur untuk belajar? Mereka boleh Google dia. Mereka boleh rosakkan daripada rumah mereka saja. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tak faham maksud perkataan tu, kita mengulang-ulang poin yang dah tak guna dah. Baik. Jadi S. Radhakrishnan ni mengatakan
pencetus kepada keilmuan adalah barat. Sedangkan pencetus di timur hanyalah keagamaan. Dia kata timur ni bapa rumah kepada agama, barat adalah rumah kepada keilmuan. Adakah betul poin itu? Kalau kita kaji daripada awal, kita ambil manuskrip Islam dan juga non-Muslim pun, kita akan sepakat bahawasanya timur ialah pencetus kedua-duanya. Ilmu, peradaban dan juga keilmuan. Sebab orang yang pertama yang berilmu siapa? Tentunya Nabi Adam. Sebab Nabi Adam bukan saja manusia pertama, tetapi manusia berilmu pertama. Dia just not ordinary guy. Bukan manusia biasa yang lahir sebagai bapa kita sahaja. Dia lahir sebagai the first scholar ever. Ulama pertama. Apa dalil? Allah sebut dalam Quran, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama Adam. Allah alimkan Adam. Allah ajak Nabi Adam. Maka ulama pertama yang kita faham ialah Nabi Adam AS. Selain daripada bapa kita, selain daripada Nabi dan Rasul, dia juga ialah ulama yang pertama. Dan perkembangan ilmu ini tuan-tuan berlaku pada zaman siapa? Tak lain dan tak bukan yang who came after. Tapi bukanlah direct after Nabi Adam. Tapi kalau ikut susunan lagu Raihan tu, Nabi Idris AS. Ini yang orang tak boleh nafi. Hatta sampai ke barat orang masih lagi mengkaji tentang sumbangan Hermes Trismegistus. Trismegistus. Hermes Trismegistus ni siapa? Bila dikaji-kaji, dia merupakan seorang yang datang daripada Mesir ataupun yang menyumbang jasanya di Mesir. Yang bila mana Mesir mendapat pengaruh daripada Yunani, maka keilmuan Hermes ini dibawa pulang. Dan berkembang dekat benua-benua di Eropah, dekat Greek dan sebagainya. Sampai mereka menamakan kota-kota mereka dengan kota Hermes Polis dan sebagainya. Hermes ni dalam sejarah Mesir, bila disebutkan tentang dewa yang cerdik pandai. Dewa kecerdikan Mesir nama apa tuan-tuan? Dewa kecerdikan ni kalau kaki movie dia pun tahu lah. Bukanlah movie tu aja. Benda tu betul, cuma movie ni dia ambil. Dewa cerdik Mesir namanya Dewa Thoth. T-O-T-H. Itu dewa kebijaksanaan. Dewa wisdom. Thoth. Kan tuan-tuan tengok cerita filem apa tuan-tuan? Filem tu ni yang pasal Mesir punya dewa-dewa ni. God of Egypt. Dewa tu digambarkan sebagai seorang yang kulit hitam. Bijaksana tu. Thoth kan, nama dia Thoth kan. Betul tak nama dia Thoth? Saya tak ingat tengok zaman dulu ni. Tapi saya ingat nama dia Thoth. Thoth, dewa Thoth inilah. Bila orang kaji balik, jalan cerita dia tu ialah cerita Nabi Idris AS. Bahkan Osiris dikaitkan dengan Idris AS. Bahkan bila mereka mengatakan Hermes Islam dalam agama kita menggelarkan Nabi Idris AS dengan Hermes. Harmasul Haramisah, itu gelaran kepada Nabi Idris AS. Tak apalah, kita tolaklah semua teori-teori ni. Hadis Nabi SAW mengatakan Idris adalah orang pertama yang menjahit, yang berpakaian, yang bercakap tentang angka dan yang menjahit. Maksudnya dia telah ada ilmu di situ. Baik. Okey. Kemudian tuan-tuan, ini di timur ni sebab Nabi Idris di Mesir. Baik. Ketamadunan ilmu bermula dekat dua buah empayar tua dunia. Yang pertamanya lahir dekat Mesopotamia. Di Babylon. Di Sungai Furat. Itu antara kelahiran ketamadunan awal. Bila orang kaji teknik bagaimana mereka mengairi tanaman mereka dengan teknik nak angkut Sungai Furat punya air itu. Kemudian teknik geometri, bila bagaimana di Babylon mereka buat apa? Makbad yang disebut sebagai apa? Zigurat. Ini zaman Mesopotamia yang lama. Mesopotamia ni tamadun awal pertama lah di Uruk, di Iraq sekarang. Kemudian di Mesir Purba. Mesir Purba tentulah tulisan hieroglif, teknologi ciptaan kertas, bagaimana penamberan berlaku. Orang dah kaji dah sampai tahap bagaimana disebutkan bagaimana piramid juga. Tak apa, ini memang kebiasaan dia. Piramid juga dikira berdasarkan itu sebagainya. Dan bila mana benua-benua Eropah silam kuno ni dia buat keluar nama-nama planet Jupiter, Venus apa semua ni, bila dikaji balik, ilmu tu diambil daripada Mesir.
Mesir pula ambil daripada saduran daripada zigurat di Babylon itu. Untuk mencerak bintang, mencerak pasang surut air, bulan mengambang penuh. Kan? Dulu orang kaji, time mengambang penuh ni apa jadi kepada cuaca, bagaimana pasang surut air berlaku. Okey, kita nak airkan tanaman kita dekat Iraq ni macam mana? Ni di lembah Sungai Nil ni orang 5,000 tahun sebelum Mesir dah bincang bab ni dah. Ni time bulan penuh, time bulan separak, lagu mana ayat kadar air laut, kadar air sungai, bagaimana humidity of kawasan kita. Ni nak abang geram ni. 5,000 tahun orang kaji yang tu. Bulan penuh macam ni. Zaman kita, saya sekolah, bulan penuh orang kaji apa? Ketam isi penuh. Tak bala okey lah lagi. Ni zaman law ni 2024. Bulan penuh, hati bercerai. Tuan tengok, aku geram tengok post tu. Lepas tu, bukan salah hati lah. Ni zaman law ni, zaman bulan penuh ni, hati duk bercerai banyak. Hampu hap cerai pun salahkan bulan pula dah. Kan? Tak ada lah sampai teratur kot tu. Tak tahu, bukanlah saya nak nafi. Nafi lah, nak nafi yang senang. Tak kena sangat. Bukanlah bulan baru tahun ni penuh. Lepas tu pula orang dulu dah kaji ni. Data-data bagaimana ini zaman, saya cerita kat tuan-tuan ni. Ni saya bukan cerita kosong ni. Saya tunjuk buku tu pergi cari dia tak bawah ni. Ni terbitan USM. Tuan-tuan tahulah buku terbitan universiti mana boleh reka. Ni buku terbitan universiti. Ni semua data saya ambil dalam ni. Semua data saya dalam ni. Cuma saya tak terkeluar istilah-istilah yang bombastik tu. Baik. Orang kaji tuan-tuan bagaimana contoh zigurat di Babylon ni semua ada dalam ni. Titik-titik bagaimana time mana bulan meninggi setakat darjah itu, setakat planet ni kat sini dan sebagainya, kaji habis ni. Dia sebut sebagai imkan ru'yah. Zaman tu orang dah kaji dah. Plate bumi kat mana apa sebagainya. Hari ni orang mai dengan tak bertanggungjawabnya tulis dekat Facebook, tulis dekat apa-apa punya platform ni, hari ni kita semayang tak betul. Tuan tengok tak orang jenis macam tu? Tuan kalau jumpa tuan boleh komen, tuan maki je, minta maaf lah, saya tak suka maki orang. Tapi orang macam ni dia merosakkan. Dia menyebabkan orang hilang kepercayaan kepada autoriti agama. Baru-baru ni orang besar juga, orang yang kita hormati. Dia boleh tulis macam tu. La hawla wala quwwata illa billah. Tulis pula habis ni, menipu habis dah. Kita tak selamat dah sekarang ni. Autoriti agama pun menipu. Habis tak sah semayang maghrib kita selama ni. Habis subuh kita dah rosak dah. Apa ni? Orang pun makin takut sebab pula cerita tu mereka dah lepas penyakit dekat langit. Lalu geng hospital dengan doktor kena. Ni pakatan mereka ni nak bagi kita ni penyakit penuh. Hang yang makan tak jaga, makan merepek-merepek, tu bila sakit duk salahkan Yahudi duk lepaskan chemtrail pemenatang apa macam-macam lah. Lepas tu ufuk dah tak sama dah, autoriti agama dah tak amanah dah, polis pun jahat. Ni orang macam ni tuan-tuan, tak tahulah, saya tak suka maki orang, tapi untuk depa ni bagi pengecualian lah kot. Pasal dia memberi public panic. Dia memberi orang hilang kepercayaan. Orang dah tak percaya kat doktor, orang dah tak percaya kat polis, orang tak percaya kepada orang agama. Memang benda tu seronok cakap. Saya cakap ni geram pasal orang duk cakap ni 4-5 orang ni orang yang saya kenal. Bahkan kawan-kawan pun aku geram sebut. Kau dah apa ni? Ada 4-5 orang kawan sini cerdik pandai, belajar sampai ke master, tiba-tiba duk pergi sebab benda-benda macam ni kan. Duk pergi kata depa ni makan upah daripada Yahudi, kalau tak ada orang sakit depa ni tak ada kerja. La hawla wala quwwata illa. Sister ni perempuan bukan lelaki. Apa pergi jadi perangai lagu ni, saya harap dia tengok. Awak pergi jadi sampai tok-tok. Saya nak komen tak boleh, dia hide kan tu. Tak boleh orang komen. Pasal ada orang yang boleh komen ni orang yang sokong dia lah. Lepas tu dia akan kait dengan kemat lah. Bersedialah untuk akhir zaman. Nanti bila Dajjal keluar akan jadi macam ni. Dia buat satu persepsi hak kita, hak sokong belah-belah. Bila kita sokong kerajaan, bukan kita sokong PH ke PN ke, tidak. Sokong badan kerajaan pemerintah. Bukan sokong parti kerajaan. Faham tak maksud saya? Sokong pentadbiran itu. Maksudnya polis, beruniform, hospital, jabatan agama. Di sudut itu kita sokong lah. Siapa pun dia. Tak boleh. Kita ni dilihat sebagai jahat. Ini sign yang orang Islam sekarang pegang. Dulu kita kaji apa unsur ada dalam tembikai, apa unsur ni dalam ni disebut jenis daftar nama buah, jenis-jenis buah yang telah ada ratusan tahun dulu dah kaji dah. Bahkan tuan-tuan dalam tamadun Mesir purba depa jumpa kajian tulisan hieroglif tunjuk khasiat makan bawang putih. Berapa biji nak makan sehari untuk penyakit apa, dan ni tulis depa dah jumpa dah.
Dulu tuan-tuan, bawang putih dia kaji khasiat dia ni 5,000 tahun sebelum Masehi. Kita sekarang buka bawang putih nak cari ada kalimah Allah ke tak? Tu kita punya sains. Lepas tu kita heran kenapa kita ketinggalan. Itu hakikatnya. Tuan-tuan, saya bukan kata kat depa, saya kata kat kita. Maksudnya saya sekali termasuk kategori ni. Baik. Maka tuan-tuan, saya cerita sikit lagi bagaimana perkembangan ilmu ni berlangsung. Dalam era Mesopotamia dan Mesir purba ini, dia berlaku zaman perkembangan nombor, kita katakan zaman Sitiyin. Sitiyin ni zaman apa? Zaman 660 ni. Kemudian zaman Arqam Hindia 1 sampai 9. Islam datang tambah sifar. Saya dah cerita dah sebelum ni kan. Perkembangan ilmu itu berlangsung cantik. Cuma persoalan dia tuan-tuan, bila Ramda Krishna ni dia kata Barat ialah bapa kepada ilmu, pusat kepada ilmu, sedangkan Timur ialah hanya pusat kepada agama. Kita melihat sebenarnya tidak. Kita dah buktikan tadi. Ilmu berkembang di Timur. Kalaulah kita kata Mesir dengan Iraq dah Timur dah. Kemudian ilmu berkembang di mana lagi? Di mana tuan-tuan? Di India. Di Indus Valley Civilization, ketamadunan di Indus Valley itu. Tuan-tuan tengok sejarah ni semua orang belajar, bukan saya seorang. Kita tempat kita belajar. Ingat tak? Pembangunan bandar Mohenjo-daro dan Harappa. Ingat tak? Saya sebut sini ingat ke tempat. Kau ingat tak ke tempat belajar kan? Bagaimana sistem mereka buat itu? Kolam The Great Baths, kolam mandi awam, ini semua pakai matematik dan geometri. Indus, India juga di timur. Ya? Kalau kita katakan tamadun awal dunia juga berkembang keilmuan, kesedaran awal tentang sistem peperiksaan awam berlaku di China. Timur lagi. At least timur lagi. Jadi barat bukan pusat perkembangan ilmu. Cuma proses penyaluran perpindahan ilmu daripada timur ke barat dia berlaku. Yang pertamanya berlaku pada zaman kuno, pada zaman Yunani. Tempat dia di mana? Di Mesir. Ya, di Mesir. Ketika mana berlaku Parsi menjajah Mesir dan mendiami Mesir. Itu zaman Cyrus the Great, ingat tak? Nah, sebelumnya pun dah berlaku dah 2-3 kali. Dan Parsi menguasai Mesir. Maksudnya timur. Parsi juga timur. Nah, kemudian berlaku perang di antara Parsi dengan kelompok barat di Yunani, di Greek. Maka bila mana berlaku kemenangan kepada pihak sana, mereka membawa pulang keilmuan pulang ke sana dan berlaku perkembangan ilmu dan falsafah di sana. Sebab tu saya kata tadi tu, Hermes yang wujud di Mesir, Harmasul Haramisah ataupun Nabi Idris, itulah bila dibawa pulang ke Yunani disebut sebagai Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, dan kota-kota mereka dinamakan dengan kota-kota sebagai nama Hermes. Kota-kota Hermes. Kan ada bandar Hermes. Okey. Kemudian Hermopolis. Polis itu bermasuk bandar lah. Baik. Okey. Kemudian tuan-tuan, itu era silam. Kemudian era sejarah. Ni era prasejarah. Ni era sejarah. Iaitu zaman-zaman sejak zaman kerasulan Nabi SAW membawa kepada Umayyah apa semua tu. Tuan-tuan, apa berlaku? Penyadoran kitab-kitab berlaku ni. Saya kata tadi tu Baitul Hikmah. Ya. Tapi ialah dia macam Mark Twain katalah, if you pray for rain, you have to deal with the mud kan. Memanglah bila zaman Baitul Hikmah tu penyaduran ilmu luar masuk, banyak khazanah pembarasan masuk, tetapi dia masuk juga falsafah yang berlebihan, perbicaraan yang merapu-merapu. Macam AI sekarang lah. Bagus, tetapi banyak yang bagus, tetapi dia boleh juga buka kepada fitnah yang lain. Itu biasalah. Besar periuk, besar kerak untuk tua kata kan. Baik. Antara tokoh kimia awal Islam ialah Khalid. Nama dia Khalid. Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dia cucu Muawiyah, anak Yazid tu. Dia antara tokoh awal kimia Islam. Khalid kan nama dia. Tapi dia bin Yazid. Tapi dia bin Yazid. Kalau bukan Khalid, nama dia Yahya. Tapi dia bin Yazid. Dia anak Yazid. Dia cucu Muawiyah. Itu sejarah dia. Baik. Maka tuan-tuan, pada zaman Islam, khususnya zaman Umayyah dah berlaku, sebab Khalid ni cucu kepada Muawiyah bermasuk zaman Bani Umayyah.
Pada era itu Parsi pun telah gemilang satu sudut. Parsi ni tuan-tuan, sebenarnya sebut banyak kali di surau ni, iaitu pada zaman Umayyah awal itu anak-anak Parsi yang datang ke Madinah menumpang, dia pun study siang malam, buat tuition, akhirnya dia jadi ulama'. Bahkan pada zaman Abbasiyah, mereka walaupun tak jadi khalifah sebab dia ni minoriti. Khalifah masih lagi Arab, tetapi jawatan portfolio Perdana Menteri dipegang oleh mereka. Khalid Al-Barmaki. Khalid Al-Barmaki itu dia orang Parsi, dia jadi Perdana Menteri kepada kerajaan Abbasiyah pertama. Dan anak dia Yahya bin Khalid Al-Barmaki, dia yang terjemah buku Ptolemy. Ptolemy buat buku apa nama? Al-Majis kan? Al-Majis, Almegyst tu, Al-Majis bunyi macam mana tu? Yang terjemah tu Yahya bin Khalid Al-Barmaki ni, anak kepada Khalid Al-Barmaki, Perdana Menteri Abbasiyah pertama. Cuma bila diterjemahkan buku tu, buku Ptolemy ni, berat sikit minta maaf sana. Bila diterjemahkan buku ini, ulama Islam macam Al-Biruni semua ni, dia pun kritik sebab buku Ptolemy ni buku yang menceritakan tentang geocentric, iaitu bumi sebagai center of the world ni. Islam bila dia terjemah, dia dapat ilmu tu, dia terjemah dan dia saring dan dia kritik. Itu yang Al-Imam Al-Ghazali buat dalam Tahafud Al-Falasifah. Dalam Kimia Sa'adah. Bukan Al-Ghazali itu falsafah menuruti barat. Dia yang memperbetulkan fahaman barat. Bahkan sebahagian besar penulis-penulis barat mengatakan mereka membaca Aristotle, mereka tak faham Aristotle, sehingga mereka membaca Al-Ghazali, baru mereka faham, oh ini masuk Aristotle. Ibn Rijal tulis dalam buku dia Al-Fusanati tu, tuan-tuan tengok bagaimana Al-Ghazali berinteraksi dengan benda ni, kefalsafahan yang mendalam. Saya tak faham Asy'ariyah. Tuan, ni mati statement ni. Sampai saya tengok debat baru ni antara PU Faiz dengan Ustaz Samad Ali, baru saya nampak hebatnya PU Faiz ni menjelaskan kepada kita orang awam. Barulah nampak faham sikit, walaupun tak faham sangat lah, tapi fahamlah juga sikit tentang ta'alluq tanjizil hadis, tentang suluhil qadim. Belajar sebelum ni, tapi nak kata clear, bila orang yang wacana muda macam PU Faiz dapat sampaikan, okey. Taklah saya kata alim, tapi kita tersuluh oleh benda tu. Boleh kita tahu selama ni fitnah ke atas Asy'ariyah tu tak betul. Sebelum ni kita rasa macam betul ke tak betul ke, sebab demand yang nak backup tu tak berapa kuat. Tokoh yang salah. Minta maaf, malam ni kasar sikit. Sebab Asy'ariyah selama ini di Malaysia lah, kita mengangkat orang yang salah. Aku berani sangat ni, tarik balik. Berani sangat pula dah. Minta maaf. Minta maaf lah. Kelihatannya begitu. Orang nampak Asy'ariyah ni lekeh, tak boleh jawab, dia ni kerja qasidah, selawat ni ya. Tapi bila PU Faiz naik, okey kita nampak this is the real Asy'ariyah. Dia boleh jawab dengan hujah, dengan logik, dengan mantik. Power. Sebelumnya Dr. Omar pun power. Tapi orang tak nampak sangat. Sebab Dr. Omar ni jenis straight. Jenis academician. Kita ada Baba Ridauddin. Cukup hebat tuan-tuan. Tapi method pengangkatan tu orang tak nampak. Orang duk nampak orang lain yang tidak ada ilmu sangat. Yang dia mungkin pakaian dia memang labuh, belit banyak. Tapi orang lepas ni takat ni saja ke popok ni. Dia pun ni kerja qasidah ya, dia pun ni kerja berzanji je. Hal ni apa tak tahu. Sedangkan Asy'ariyah keilmuan mereka power. Ulama mereka hebat, disiplin ilmu tinggi. Asy'ariyah bukan menelan hidup-hidup. Hang mai cerita palsu, okey hang geng kami. Hang mai teori merepek, hang geng kami. Dak. Asy'ariyah dia menyaring banyak tu. Ibn Furak tulis kitab Gharibul Mushkilul Hadis wa Bayanuhu. Tentu bagaimana kemah ulama Asy'ariyah terhebat itu. Al-Ghazali punya power, jenis Imam Ghazali, Hujjatul Islam, tuan-tuan, hujah kepada Islam. Nak kata mana je. Bila dia pun memilih Al-Asy'ariyah, tak mungkin sejenis Al-Ghazali boleh menerima fahaman yang salah dan tak betul. Bermaksud betul. Cuma kita hari ini menerima dalam keadaan kita tak ambil penuh, kita dengar daripada bukan ahli. Maka kita merasakan, bila kita dengar sikit-sikit Asy'ariyah Wahabi. Kan? Kalau hang Wahabi, hang bukan Asy'ariyah. Kalau hang Asy'ariyah, hang bukan Wahabi. Kalau hang macam ni, hang geng aku. Kalau ni, hang geng orang lain. Maka orang hanya melihat hitam dan putih. Kau tak lihat kelabu, oren, biru, warna-warna lain. Hari ini bila berlaku dialog macam baru ni tu, saya tak seronok debat. Tapi benda tu at least bagi saya satu pencerahan. Betul, timbul tuduhan.
Apakah Asyairah ni suka merepek, cerita dalam-dalam, segala bab-bab tangible, al-hissi, apa semua ni. Buat apa nak bahas? Nah, kedudukan Adam. Panjang tu, falsafah-falsafah ni. Ta'aluk suluhil qadim, tanjizil hadis ni panjang ni. Kenapa nak bahas benda tu orang tak fikir? Dah. Cerita ada orang fikir. Pasal tu Asyairah datang dengan jawapan. Kalau orang tak fikir, Asyairah tak bagi jawapan. Isu dah zaman itu berlangsung pola begitu. Mereka dahagakan jawapan macam tu. Budak-budak muda yang datang daripada arus Mu'tazilah ni, mereka nak jawapan daripada dahaga. Maka Asyairah datang untuk menjelaskan benda tu. Tentang persoalan saya pernah sebutkan di Empire dan di tempat lain. Geng-geng falsafah barat mengatakan Allah boleh buat tak batu yang sangat berat yang Allah sendiri tak boleh angkat. Asyairah dah ada jawapan. Tentang ta'aluk mumkinat, tentang takluk mustahilat, tentang makhluk takluk apa. Jadi benda tu dah jawab dah. Tetapi salafus soleh, kaedah mereka juga tak salah. Sesuai dengan zaman mereka, iaitu amiru kama ja'at. Terima sudah era itu. Jadi era sekarang macam mana? Terpulang kepada kita berinteraksi dengan zaman yang macam mana. Tu saja. Kalau kita berinteraksi dengan masyarakat yang banyak bertanya dan mempersoalkan, kalau tak dapat dia tak puas, serahkan Asyairah ni kepada dia. Kaedah dan uslub dia. Kalau ada satu kelompok yang saya tak mau fikir banyak-banyak, Allah kata apa, saya faham dah. Saya beriman sami'na wa ata'na. Serahkan imrar pada dia cara kaedah salaf. Ingat begitu ya. Tak perlu kita nak mengasing kelompok kita, kelompok itu dan ini. Nah, itu semua khazanah Islam yang kita berkongsi bersama khazanah tersebut. Nah. Yang kita nampak macam Asyairah salah, bukan Asyairah salah. Kadang-kadang orang yang membawa Asyairah tu dia salah faham, maka dilihat Asyairah tu salah. Ya. Dia bawa teori pelik-pelik, cerita mampu-mampu, dah ni Asyairah mampu. Bukan Asyairah mampu, itu peribadi dia. Nah, ni salah mampu, bukan salah mampu, dia bukan salah, dia tempelan saja. Jadi itu yang menyebabkan jadi fitnah berdunia ilmu hari ni. 8, 13 boleh ke? Banyak lagi ni. Nah, boleh. Baik. S. Randa Krishnan tu disebut dalam tahun 1940. Dan tuan-tuan, dua orang, satu zaman Yunani, satu zaman saya katakan zaman kedua ni berlaku penyaduran ilmu ni sebenarnya tuan-tuan. Dia berlaku macam ni tau. Bila mana ilmu daripada barat tu yang daripada saring tu masuk dalam zaman Abbasiyah, depa ni hidup depa masa tu hanya perbahasan itu sahaja. Hidup depa masa tu tuan-tuan, perbahasan depa yang tu ya. Tentang geocentrik, heliocentrik, falsafah itu, falsafah ini, ketuhanan itu, ketuhanan ini. Sedangkan teknologi pendidikan telah berkembang dekat Baghdad. Tuan nampak tak? Ni saya bagi tuan faham. Dekat barat duk Copernicus, Ptolemy. Ni cerita bahasa Tuhan itu air ataupun bukan air, Tuhan ada ke udara bukan udara. Dia pun duk melihat tu ni. Duk melihat elemen tu dah. Tapi di Baghdad kita bincang tentang roda, kincir angin. Tuan nampak tak? Baik. Tentang perubatan, Ar-Razi, Ibn Sina dan sebagainya. Jadi bila kita menyaring ilmu mereka, kita tolong counter dan kita ekspor balik. Zaman Andalusia juga begitu. Zaman Andalusia ialah zaman di antara era yang mana kita membawa ilmu ke barat. Dan satu lagi zaman Sicily, iaitu zaman King Roger II. Bila mana geng-geng depa tu mai ke wilayah kita ambil ilmu dah pulang ke London. Ini fakta yang berlaku, tuan-tuan. Baik, saya bagi sikit. Saya nak pergi kepada kejatuhan ilmu Uthmaniyah tu, tapi saya nak bawa daripada awal. Saya nak baca kat tuan-tuan. Tuan bagi tengok fakta dia. Boleh tuan bagi seronok sikit bagi ni. Baik. Saya bagi contoh tinggi sangat pula tentang Yahya nama dia, Yahya bin Khalid Al-Barmaki, betul lah Yahya. Itu anak kepada Perdana Menteri Abbasiyah pertama. Khalid Al-Barmaki ni ialah Perdana Menteri Abbasiyah pertama. Baik. Baik. Kita tengok saya baca sikit. Dalam ilmu perubatan Islam, saya bagi contoh hasil integrasi kepakaran umat Islam dengan warisan perubatan Yunani, India dan Parsi yang diambil daripada tamadun kita juga. Dan pada masa itu orang lebih mengenali Hippocrates dan juga Galen daripada tamadun Iskandariah Rom. Ini ada Rom pernah jajah Iskandar Mesir. Okey. Sebagai tokoh agung perubatan. Sampai hari inilah orang sebut sebagai Hippocratic Oath tu. Baik.
Dan antara teori terpenting Hippocrates ialah teori four humors. 4 cairan, darah, lendir, hempedu kuning dan hempedu hitam. Saya tak faham sangatlah. Tapi zaman tu dia ada teori tu. Okey, saya dah biar ni. Baik. Tetapi orang-orang barat sekadar menerima dan menyadar benda tu saja. Bila benda tu sampai ke Islam, saya nak biar tu. Ya. Okey. Tokoh-tokoh Islam telah menterjemahkan dan mengimprovisasi teori-teori perubatan itu. Bahkan tuan-tuan, ada seorang lelaki yang disebutkan dalam ni, seorang lelaki yang menterjemahkan karya tentang Yunani lama ni dan menterjemahkan karya farmakologi, tu dia. Dan mengarang sebuah kitab Materia Medica dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Siapa yang menterjemahkan yang ni? Ini penting. Yang menterjemahkan kitab farmasi Yunani masuk ke benua Arab dan memperbetulkan kekurangan itu, nama dia Husdai bin Shaput. Husdai bin Shaput ni siapa? Dia terjemah ke dalam bahasa Arab. He's not Arab, dia bukan Arab. Husdai bin Shaput ni siapa? Siapa yang baca buku Ibn Rijal? Husdai bin Shaput ni seorang doktor Yahudi. Doktor Yahudi yang bekerja untuk siapa? Raja Sultan Abdul Rahman II of Andalusia. Dia doktor peribadi kepada Sultan Abdul Rahman. Bukan Abdul Rahman. Abdul Rahman tu. Sultan Andalusia 3 orang yang saya sebut dalam buku tu apa? Abdul Rahman kan? Abdul Rahman. Okey, Abdul Rahman kan? Abdul Rahman. So dia ialah doktor peribadi kepada Sultan Abdul Rahman. Abdul Rahman ni ada 3. 1, 2, 3 kan. Abdul Rahman Abdul Rahman apa? Yang pembuka kan. Abdul Rahman yang tengah dan Abdul Rahman yang penyelamat tu. Abdul Rahman An-Nasir. Dan yang last Abdul Rahman Ad-Dakhil. Yang pertama Abdul Rahman Wasid yang kedua. Ini Al-Wasid. Baik. Husdai bin Shaput ni doktor peribadi dia. Husdai bin Shaput ni ialah seorang Yahudi yang mendapat pendidikan medical daripada doktor-doktor Islam. Dan dia power, dia berkhidmat untuk Raja Islam di Andalus. Dan sejarah paling terkenal dunia, dia pernah mengubat seorang raja Kristian yang bernama King Sancho. The Fat King Sancho. King Sancho ni dia daripada Aragon ke tak silap saya, kerajaan Kristian di Sepanyol. Yang dia nak disingkirkan oleh adik-beradik dia sendiri. Tok dia sendiri nak singkirkan dia pasal dia gemuk. Dia tak fit untuk jadi raja. Maka dia lari berselindung dekat istana Sultan Abdul Rahman Al-Wasid. Dan di situlah dia dapat kursus jaga makan, pulihkan perut dia balik oleh Dr. Husdai bin Shaput. Doktor Yahudi. Seorang doktor Yahudi mengubat seorang raja Kristian dalam istana raja Islam. Ini berlaku dalam era Islam. Nampak? Dia akan jatuh. Dekat ujung dia akan jatuh. Tuan macam set nak suruh berhenti, dia akan jatuh. Saya akan berhenti awal juga. Pasal saya pun nak ligan kelas online tu kan. Maka Husdai bin Shaput ni. Baik. Saya ada tanda poin yang sedap. Okey, kemudian tuan tengok Islam ni yang kita penting juga ni. Saya pernah sebut dekat Facebook saya ni. Zaman-zaman kita ni, kita banyak mengarang kitab. Saya bagi contoh Abu Daud Sulaiman Al-Andalusi pernah ataupun nama terkenal Ibnu Juljul pernah mengarang kitab Tabaqat At-Tiba' wal Hukama, iaitu kitab para doktor dan para hakim. Kita dah sebut Tabaqat Syafi'iyah, Tabaqat Hanabilah, Zil Tabaqat Hanabilah kan, Tazkiratul Hufaz, senarai nama ulama-ulama Islam. Kita merasakan adakah Islam menceritakan tentang agama saja, kita tidak ada tokoh-tokoh ilmuwan? Ada tuan-tuan. Cuma hari ni kita kurang integrasi ilmu itu. Ustaz-ustaz dah buat kerja dia. Dia telah buat saring kitab-kitab tu buat mai. Tetapi golongan-golongan sains, golongan-golongan akademik perlu diintegrasikan dengan agama agar dia boleh buat balik benda tu keluar ke bidang dia. Kita ada kitab senarai nama ulama Syafi'iyah, full. Kita ada senarai nama Alul Hadis, full. Tebal-tebal, berjilid-jilid Syiar Alamin Nubala semua ni. Kita rasa macam kita tidak ada tokoh perubatan ke, tokoh perang ke, tokoh lain. Rupanya ada tuan-tuan. Sebab tu kerajaan buat SMKA, kerajaan buat SBPI, kerajaan buat sekarang ni MRSM dah ada ulul albab. Nak bagi golongan sains ini masuk terjun ke dalam dunia-dunia agama
tetapi tak meninggalkan lapangan akademik dia agar nak menghasilkan benda-benda macam ni. Buat keluar balik nama-nama tokoh kita. Okey, baik. Kemudian Jamaluddin Al-Qafti mengarang buku Al-Akhbar Al-Ulama wal Akhbar bil Akhbar Al-Hukama. Senarai nama ulama dan para sarjana Islam. Kemudian yang meriwayatkan dengan lebih 300 orang nama doktor-doktor pakar. Ya, kemudian kitab Al-Uyun Al-Anba fi Tabaqat Al-Attiba, berita tentang kumpulan-kumpulan para doktor dan riwayat hidup mereka. Ini dalam Islam. Tapi bila saya baca ni, mana buku tu nak cari tak ada. Kan? Kita nak tahu, saya orang suka baca biografi. Suka baca riwayat hidup, seronok kan. Bila kita dah jumpa hak Islamik, tapi nak cari hak ni, rupanya wujud. Bila saya jumpa fakta ni, saya terkejut. Rupanya kita ada senarai tokoh, doktor pakar. Ni zaman dulu dah tuan. Bukan zaman sekarang. Sekarang kita ramai lah. Taman ni pun berapa orang duk dah. Kan? Ni hak zaman dulu, 400-500 tahun dulu ni. Ya? Baik. Nanti tak ada cerita lah Ibn Sina buat kanon Al-Qanun fi Tib, semua tu panjang lah no. Baik. Okey. Boleh saya pinjam masa lagi seminit, 8:29. Okey. Tak apalah. Nak pergi Usmanah tak bagi sempat jugalah. Baik. Tuan-tuan. Okey. Galileo Galilei. Ini contoh perbezaan Islam dengan Barat. Bila mana dia mengkritik pemahaman-pemahaman yang dipegang oleh gereja. Sebab gereja dia pegang Ptolemy punya fatwa. Ptolemy punya fatwa kata apa? Geocentric. Iaitu apa nama ni, bumi yang center of the world. Bila Galileo Galilei kritik gereja, kemudian dia buat dua kaedah pembuktian, iaitu yang pertama dengan kaedah pengiraan, iaitu bukan bumi yang center of the world tetapi matahari. Kemudian yang kedua dia buat kaedah apa? Horoskop ke? Horoskop ke? Teleskop yang itulah. Horoskop kan? Horoskop. Dia bagi pembuktian yang jasmani. Tetapi disebabkan orang kolok dan konservatif, orang menganggap dia ni treason dan heresi. Dia menghina gereja dan agama. Dia tuduh murtad dia. Galileo dan dikenakan tahanan rumah sampai dia mati. Hanya kerana dia berbeza pendapat dengan gereja. Bila gereja pegang pada Ptolemy, dan gereja pokok gereja dia bukan tahu apa pun. Orang bagi hak tu lah dia pegang. Bila mai sarjana-sarjana baru dengan teori-teori yang agak mencabar dia merasakan macam korang ajak. Hang hina gereja, bermaksud hang hina agama. Hang hina agama, hang murtad. Maka dia dihukum dalam tahanan rumah sampai mati dia. Kemudian bila orang dah jumpa teori tu dapat, sedangkan dia bukan cakap kosong, dia bagi bukti dua cara pun orang tak mau terima. Sedangkan teori dia tu Al-Biruni semua dia dah sebut awal dah. Tapi kita tak kenal lah pasal kita duduk 12 sini kan. Bukanlah maksudnya macam macam ni, teori dia itu selepas zaman dia tu, zaman Isaac Newton nanti, kemudian nanti tu zaman Francis Bacon nanti tu depa dah naik balik lah. Tapi zaman tu zaman Enlightenment era, zaman Renaissance, zaman Freemason lah. Ini dalam bab lain ini bukan dalam bab Freemason yang konspirasi ni. Ini dalam bab Freemason yang mereka memang memperjuangkan keilmuan. Sains untuk depa naik balik, depa kena pergi ke arah sains dan keilmuan. Sebab tu depa menajar ramai tokoh-tokoh keilmuan ni. Ini dalam satu bab Freemason ni lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tak apalah, nampak kalau di Azhar juga ada bab khusus tentang Mason ni, tentang Freemason ni, ada bab dia belajar. Malaysia pasal kita Freemason, Illuminati ni persoalan akademik yang kita tak boleh ketersampingkan ke tepi. Bila kita tolak ke tepi benda ni, dapat kepada orang yang non akademik, dia akan olah benda tu jadi konspirasi. Bila dibicarakan orang kata merapu pokok ni, betul lah, kadang-kadang merapu lah kan, mereka cerita pelik-pelik. Tetapi sedangkan ilmu itu dia bukan merapu. Sejarah Lunar Society, teori diaspora yang bekerjasama dengan Robert D. Bruce, semua fakta sejarah yang kenapa kita tak masukkan dalam silibus kita untuk kita tahu bagaimana mereka injek masuk ke ilmuan sampai dia boleh kontrol dunia macam sekarang. Kenapa tak masuk? Kita biarkan anak-anak muda yang tidak ada basic untuk bercakap tentang ini, jumpa 1-2 video di YouTube, The Arrival ni kan, ada The Arrival. Jadi bila balik main jadi Freemason, Illuminati ni apa nasi lemak? Tikar getah hitam putih tu, Madonna punya menari tu lah. Kan? Sedangkan dia bukan begitu.
Bagaimana mereka ini menajar kolej-kolej dekat sekitar Eropah pada ketika itu. Buat pengajian tuition waktu malam. Untuk nak ajak anak-anak Yahudi ni bagi cerdik. Oh dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah Freemason di sudut akademik tu. Dengan pihak yang konspirasi tu. Konspirasi akan datang sendiri. Cari yang fakta. Baik. Kita telajak 3 minit. Pinjam lagi 2 minit. Bila semua ni sampai tuan-tuan. Dalam empayar Islam masuk semua perbincangan ini, perbahasan ini, kita menghasilkan kitab-kitab dan karya banyak ni. Cari tuan-tuan, cari. Ini saya tak sempat cerita lah. Tuan-tuan cari kisah Banu Musa. Banu Musa ni anak-anak Musa 3 beradik. Ni saya bagi ni untuk tuan-tuan cari. Anak-anak Musa 3 beradik. Pakar fizik Islam lah, fizik lah saya ingat. Dan mereka lah yang buat ayat pancut tu boleh keluar sendiri ikut timing. Bukan pakai elektrik setting apa pun, tapi dia pakai pengaliran udara apa macam-macam lah. Anak-anak Musa 3 beradik. Hebatlah, banyak lagi sumbangan dan karya mereka. Abbas ibn Farnas yang buat teori kapal terbang tu. Main lagi. Baik. Bila sampai zaman Islam, saya nak landing kat Uthmaniyah. Sampai zaman Islam selepas era Al-Qanuni ni, zaman itu Kristian telah berlaku kebangkitan, Renaissance dan sebagainya tu. Baik. Tahun 1440, seorang lelaki nama dia Johannes Gutenberg. Gutenberg no? Dia bawa keluar dengan satu mesin cetak. Dia hasilkan mesin cetak 1440. Mesin cetak ni untuk memudahkan penulisan lah, cetak. Tapi masa tu dia pakai blok lah. Tapi senang amat bahasa kita, printer, senang. Bila teknologi tu nak dibawa kepada Uthmaniyah, pasal era tu Uthmaniyah kontrol dunia tau. Barat baru nak naik. Tapi Johannes Gutenberg ni telah buat mesin cetak. Baik. Maka tuan-tuan, bila ilmu tu nak sampai, bila teknologi tu, mesti dia akan hantar ke Uthmaniyah dulu. Pasal Uthmaniyah yang paling duit banyak. Yang boleh labor, bagi duit. Tuan-tuan baca sejarah gereja apa? Gereja apa yang labor dalam Amazon, Google, Yahoo, Facebook. Tuan-tuan cari gereja tu, gereja Monash ke gereja apa? Aset dia 100 bilion USD. Sampai sekarang ada gereja tu. Tuan-tuan cari sejarah tu. Ini zaman AI senang tuan-tuan. Tuan-tuan tanya lah apa pun. Give me interesting facts. Dia akan bagi list of interesting fact. Tu orang boleh buat konten macam-macam tu kan. Zaman sekarang ni zaman AI. Baik. Kat mana tadi? Gereja apa? Gereja Monash kot nama dia. Tak apalah. Tapi sekarang dia di belakang Google, di belakang Amazon, di belakang PayPal, dia di belakang tu. Gereja yang ada duit sendiri. Baik. Sebab dulu dia minta para penganut Kristian bagi 10% gaji mereka untuk gereja. Dan tak bergaduh apa-apa, kita bunyi 10% tu bertengkar yang rendah lah kan. Baik. 1440 Johannes Gutenberg tu bawa keluar mesin cetak. Bila orang propose kepada Uthmaniyah untuk invest on benda tu, pasal Uthmaniyah kaya dan duit banyak, kitab banyak. Tak berjaya sebab apa? Sebab tahun 1455 antara produk awal mesin cetak Johannes Gutenberg tu apa tuan-tuan? Kita agak-agak lah. Jangan tutup lah. Bible. Produk awal kepada mesin cetak tu ialah Bible, iaitu Gutenberg Bible 1455 kot, saya ingat saya. 15 tahun selepas mesin cetak tu siap, antara yang masterpiece yang awal ialah Bible. Jadi yang sampai kepada Uthmaniyah bukannya cerita tentang kehebatan fizik, kehebatan teknologi mesin tu. Yang sampai apa? Cerita Bible tu, sentimen. Ni habislah orang Kristian, dia berbagi ayat bestari kat anak-anak kita. Habislah tak boleh mengucap dah apa. Takkan kita iman kita lemah sampai tahap tu. Mengaji agama 20 tahun, minum ayat seteguk terus jadi Kristian. Tapi benda tu sampai kat kita ni. Pemahaman tu bagi kita takut, bagi kita jadi seriau. Kita jadi defensif. Habis dah Kristian, mereka nak terjemah kitab Kristian masuk Jawi. Habis dah anak-anak kita akan tertipu. Betul satu sudut dia salah. Tapi satu sudut, kenapa kita terlalu defensif dan lemah? Sampai tahap takkan dia tukar bahasa Jawi sikit, kita terus jadi bodoh. Terus anak-anak kita nak berubah. Sepatutnya kita kena jadi berani. Berani macam mana? Okey, nak tukar Bible dalam bahasa Jawi, tulisan Jawi. Boleh? Aku nak tukar Quran dalam tulisan Cina, dalam tulisan Hindu, masuk ke tempat yang hamba ni. Pasal kita tahu kebenaran di pihak kita. Berani tak buat lah? Tak berani pasal kita tahu kita lemah hakikat dia. Sebab tu kita jadi defensif.
Bila orang cetak sikit, baik dia baru tukar bahasa sikit, hantar kepada tak enak-enak, kita dia takut dah. Pasal kita tahu. Apa kita tak mau mengaku, tapi kita tahu hakikatnya kita ni terlalu defensif pasal kita kosong. Ya? Air yang penuh, dia tak berkocok sangat tuan-tuan. Air yang sikit, kocok dah teruk. Kita tak penuh, kita berkocok kuat. Tuan-tuan, sikit. Jadi bila cerita tentang Bible masuk ke Uthmaniyah, jadi secara indirectly cerita pasal printer tu jadi kotor. Oh ni orang putih buat Kristian nak perosak kita lah apa semua ni. Maka 1485 Sultan Salim kedua bawa keluar fatwa, bukan dia bawa keluar, ada gazette lah, kata haram pakai printer tu. Haram pakai. Tetapi malah haram pakai di Uthmaniyah, tetapi tak haram untuk non-Muslim di Uthmaniyah. Ibarat AI masuk negara kita, kerajaan kita bodoh. Ni bukan kerajaan kita lah, ni orang ambil sekat kena saya ni. Dia tak faham, dia kata AI ni kopiak buat. Maka AI ni haram untuk orang Melayu, tapi Cina dengan India nak pakai lah. Ibarat ada macam tu lah. Jadi mereka pakai sungguh-sungguh ni. Anak-anak kita tak faham apa. Ibarat ada macam tu. Jadi teknologi itu orang Yahudi, orang Kristian, Uthmaniyah dah guna dah. Islam tak tahu apa-apa lagi. Masih menganggap ni habis lagi. Satu segi betul, kebimbangan itu betul. Takut lagi cetak jadi tak asli dah. Itu tak nafi. Keberhati-hatian ulama Islam suruh itu betul. Tetapi sampai menolak terus itu yang jadi masalah. Sebab kita kena berjalan dengan arus ini yang Maulana Bahasa sebut tadi tu. Mereka selesa dengan, Maulana kata ingat tadi, Maulana kata apa? Bila Islam berpenuh dengan khazanah ilmu, they put a full stop. Cukup lah. Kita dah penuh. Bila malangnya zaman berjalan, kita dah rasa kita penuh dengan ilmu kita, maka kita bergerak sebagai orang yang gemuk tanpa menerima ilmu yang baru. Zaman dulu kita pakai apa tuan-tuan? Disket. Kan? Lepas tu pen drive. Saya ingat pen drive zaman saya tingkatan 2, cikgu saya bawa dia gantung macam gantung vape tu. Pen drive. 125 apa? 125 kot paling rendah. Ya Allah tuan-tuan, cikgu tu terkenal 1 ppd. Pasal gantung pen drive 125 MB tu. Dia pun tak buka dah. Turun BPJ pun tak buka. Cikgu tu ada lagi. Ngajak dalam kelas pun gantung, turun pejak PJ, tak buka pen drive tu. Ni contoh kami ni, pen drive dengan apa? Orang tak pakai disket. Zaman tu pakai disket lagi saya. Zaman lah pen drive pun tak ada apa dah. Orang dah pakai segala macam-macam nama saya tak faham. Kan? Itulah konsep ilmu berjalan. Tapi tak. Kita we put a full stop there, dan kita tak mau bergerak dah. Hang dunia nak berjalan macam mana pun, kami mengaji kaedah kami mengaji khazanah kami. Sedangkan zaman berubah. Itu saya Umar kata didik anak-anak ikut zaman. Kan? Baik tuan-tuan. 1727 dah terlewat lah. Ibrahim Al-Mutafarriqah. Kan? Ibrahim Mutafarriqah ni dia propose juga dekat Sultan Uthmaniyah pada masa itu nak masuk juga printer, mesin cetak. Beberapa proposal, beberapa pengurujahan ni buat, akhirnya barulah Uthmaniyah terima mesin cetak 1727. Itu pun dah terlewat dah. Bila mana barat dah jauh meninggalkan kita. Kesan daripada penerimaan printer di barat, mereka naik Protestan apa semua tu, mereka telah mencabar hegemoni gereja, muncul kelompok-kelompok Newton, Bacon apa semua ni. Nampak tuan-tuan? Maka kita terlewat sikit. Itu kesan daripada mana kita tidak menghargai ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan maaflah malam ni berat sikit. Kita baru peringatan pertama. Bulan depan insyaAllah sambung lagi tentang Aristoteles. Bulan depan ni dia cerita tentang Aristotle. Tak tahulah. Nak cerita kata mau cerita. Pasal falsafah ni dia jadi lagu tu lah. Dia hanyut sikit. Tapi seronok juga. Tapi dia hanyut sikit. Tengoklah macam mana. Kalau tuan-tuan rasa okey, kita cerita. Tak okey, kita skip lah. Tentang falsafah ilmu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin. Wa ifdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.